Salam sejahtera Malaysia. Satu info berita hangat mengejutkan ramai. Diumumkan oleh polis. Polis rampas aset berkait 1MDB RM93.2 juta. Artikel dari freemalaysiatoday.com FMT. Aset itu termasuk jam tangan, beg tangan, hartanah, 2 lukisan Picasso dan wang dalam akaun bank. Ini pasti satu lagi kejutan baru untuk pemimpin-pemimpin politik di Malaysia. Kuala Lumpur, polis telah merampas aset berkaitan 1MDB berjumlah sekurang-kurangnya RM93.2 juta yang diperoleh atas nama Jasmine Low. Timbalan Ketua Polis Negara, Ayub Han Maidin, berkata aset itu diisytiharkan oleh bekas sekutu atau ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo itu kepada polis dan direkodkan dalam akaun berkanunnya. Aset itu termasuk jam tangan, beg tangan, hartanah dan 2 lukisan Picasso dan wang dalam akaun bank. Menurut Ayub, aset itu dikira berdasarkan nilainya pada 2013 dan dirampas di Singapura, Switzerland, New York, London, dan Malaysia. Setakat ini, Jasmine Lu telah mengesahkan pemilikan aset dan hartanahnya di Amerika Syarikat, Switzerland, dan Singapura yang diperoleh menggunakan dana yang digelapkan daripada 1MDB, katanya dalam sidang media di Bukit Aman. Ayub Han berkata, siasatan menunjukkan Lu adalah pemilik syarikat bernama River D International SA yang didaftarkan di British Virgin Island. Syarikat itu, katanya, menjalankan perniagaan hartanah dan membuka akaun di Falcon Private Bank dengan Low pada November 2012. Melalui syarikat itu, Lu menerima 5 transaksi daripada beberapa entiti dan syarikat berjumlah USD 16 juta. Dana itu digunakan untuk membeli hartanah di New York dan London berjumlah USD 7.9 juta dan pelaburan lain di AS. Sejumlah USD 5 juta daripada dana itu sebelum ini dibekukan oleh Jabatan Kehakiman AS. Ayub berkata, Lu juga memaklumkan kepada mereka bahawa Low telah menghadiahkannya jam tangan Richard Mille, jam tangan Harry Winston, dan beg tangan Birkin. Tambahnya, pada 17 Julai lalu, polis merampas beberapa barangan yang dibeli menggunakan dana 1MDB bernilai sekitar RM625,000. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Keputusan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan pilihan raya kecil Dun Simpang Jeram berakhir dengan kemenangan kepada Pakatan Harapan 2-0. Satu artikel dari biharian.com, kecewa tapi perjuangan mesti diteruskan. Peningkatan peratusan undi diperoleh sedikit sebanyak mengubat hati calon PN Zulkifli Jaafar yang tewas pada PRK kerusi Parlimen Pulai. Akur dengan pilihan pengundi, beliau mengakui sudah melakukan yang terbaik bersama Jentera Perikatan Nasional sepanjang 2 minggu berkempen dan mengharungi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dengan tenang. Ini pasti satu lagi keputusan yang buruk untuk Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang sebagai kepimpinan tertinggi PN. Hasrat Perikatan Nasional untuk menang di Dun dan juga di Parlimen Pulai tidak tercapai. Dalam artikel ini lagi, menyifatkan kemenangan dan kekalahan sebagai lumrah. Zulkifli menegaskan perjuangannya bersama Perikatan Nasional tidak akan terhenti. Saya difahamkan peratusan undi diraih meningkat dan secara tidak langsung
Ini menggambarkan sokongan rakyat mula beralih kepada Perikatan Nasional. Saya berterima kasih kepada semua jentera yang bertungkus lumus sepanjang tempo berkempen. Kenalan, sahabat dan penduduk Parlimen Pulai. Saya terima keputusan ini dan berpuas hati kerana ada perkembangan baik berbanding sebelum ini, katanya ketika ditemui. Kehadiran Zulkifli disambut di Bilik Gerakan Perikatan Nasional di Kempas, walaupun kumpulan jentera dan lebih 100 penyokong parti berkenaan kelihatan kecewa. Kerusi Parlimen Pulai dimenangi calon Pakatan Harapan PH Suhaizan Kayat yang meraih 48.283 undi dengan majoriti 18.641 undi, manakala Zulkifli Perikatan Nasional mendapat 29.642 undi dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi sekadar mendapat 528 undi. Dalam pada itu, kemenangan kepada PH 2-0. Satu lagi artikel dari Sinar Harian, pilihan raya kecil, pimpinan kerajaan perpaduan, ucap tahniah atas kejayaan Pakatan Harapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan rasa syukur atas kejayaan PH, mempertahankan kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram pada PRK pada Sabtu. Pengerusi BN dan Presiden UMNO itu turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua jentera parti dalam gabungan kerajaan perpaduan yang bekerja keras memastikan kemenangan tersebut serta semua pengundi yang memilih calon daripada PH. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih jentera dan pengundi P161 Pulai dan N13 Simpang Jeram. Hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Pilihan raya di Simpang Jeram. Akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pengundi-pengundi akan mengundi pada pilihan raya di Simpang Jeram nanti. Ada yang kata kerajaan PHBN akan menang. Ada yang kata PAS pula tiada harapan. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian, ini pasti satu keputusan ataupun tajuk berita yang mengejutkan kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional. Satu artikel dari sinarharian.com. PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram, kata seorang bekas adun. Wow. Bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Abong, Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh menyifatkan angan-angan PAS yang mahu kembali merampas kerusi berkenaan yang kini dikenali sebagai Simpang Jeram sebagai sia-sia, kerana parti itu sudah tidak relevan di kawasan itu. Bekas adun PAS yang berkhidmat 2 penggal di kerusi berkenaan berkata, ini kerana perjuangan PAS for All yang mesra kepada masyarakat bukan Islam kini sudah tiada apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia. Dulu PAS sesuai dengan jiwa saya. Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada PAS for All, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina, India. Luar biasa, kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya. Tapi apabila Allahyarham Nik Abdul Aziz meninggal, slogan itu mati. Jadi PAS yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu
agama, raja-raja ataupun 3R dimainkan, dan ini sudah tentu tidak sesuai di simpang jeram katanya kepada bernama. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa yang dinyatakan oleh bekas adun yaitu Dr. Sheikh ini, adakah kenyataan ini benar dan adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Secara pribadi saya setuju dengan kenyataan dari bekas adun ini. Dalam artikel ini lagi, beliau yang menjadi ahli PAS selama 36 tahun dan menjadi individu yang menubuhkan PAS di Bakri pada 1985 berkata, perkara itu jugalah yang membuatkan beliau tawar hati dengan PAS dan kini menyertai amanah sejak 2019. Dr. Sheikh Ibrahim berkata, perjuangan amanah yang turut bermula di simpang jeram pada 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersederhana, sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin. Bila tak dapat sokongan Cina, maka isu 3R ini PAS akan main. Dan saya percaya selepas ini mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan BN dan Pakatan Harapan berada dalam satu gabungan yang lebih moderate, sederhana, DAP yang lebih sederhana, semua akan lebih bersederhana. Katanya, hasrat PAS yang mau melahirkan doktor kedua itu, yaitu kemenangan calon berlatar belakangkan pakar perubatan, di simpang jeram melalui pendekatan kempen calon PN, merawat dan mendekati pengundi sakit, hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata. Karena saya doktor dan anak tempatan di sini, berkhidmat di sini, daripada mula saya bertugas pada 80-an hingga hari ini. Walaupun saya sudah bersara, saya doktor berkhidmat dan calon berkhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya jadi adun. PRK di simpang jeram dan parlimen pulai menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara PN, BNPH dan bebas dengan calon PH. Nazri Abdul Rahman akan berdepan saingan ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada PN, dan calon bebas yang juga ahli perniagaan, S. Jeganathan. SPR menetapkan pilihan raya kecil bagi kedua-dua kerusi itu diadakan serentak pada Sabtu ini. Jadi adakah di dua pilihan raya kecil ini bakal dimenangi oleh kerajaan ataupun PAS PN? Seperti yang dinyatakan oleh bekas adun ini, PAS sudah tidak relevan di simpang jeram.